Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan unit 2.4 ancaman terhadap ekosistem, bab 2 ekosistem dinamik, sains tambahan KSSM tingkatan 4. Pencemaran alam sekitar merupakan ciri fizikal kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan juga tanah. Jenis dan punca pencemaran alam sekitar yang pertama, pencemaran air yang berlaku daripada air sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan, sisa pepejal seperti sampah sarap dan bahan buangan industri seperti gas, bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak, tumpahan minyak. Seterusnya, pencemaran udara berlaku hasil pembakaran bahan api fosil dan biojisim, gas exhaust automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Pencemaran udara semula jadi juga berlaku apabila berlaku letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu dan sisa organik mereput. Contoh pencemaran yang ketiga adalah pencemaran terma disebabkan oleh penyahutanan, aktiviti perindustrian dan juga pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Pencemaran tanah pula berlaku melalui penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai, hujan asid, pembuangan sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Seterusnya, pencemaran bunyi juga boleh berlaku disebabkan oleh aktiviti perindustrian, penggunaan kenderaan bermotor dan juga disebabkan oleh aktiviti pembangunan bandar. Sekarang, mari kita lihat kaedah yang digunakan untuk mengukur tahap pencemaran. Yang pertama, IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara merupakan pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Ianya melibatkan pengukuran kuantiti zarah halus berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan ozon. Dan ini merupakan nilai IPU yang menunjukkan keadaan udara sama ada udara dalam keadaan baik, sederhana, tidak sihat, sangat tidak sihat, berbahaya, sangat berbahaya atau dalam keadaan kecemasan. Seterusnya, BOD ataupun Biochemical Oxygen Demand pula parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. BOD ini memberikan maklumat berkaitan jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD bagi suatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Ini menunjukkan tahap pencemaran air tersebut adalah sangat tinggi. Seterusnya, mari kita lihat satu contoh pencemaran alam iaitu kesan pencemaran alam iaitu pemanasan global. Sinar dari matahari menerusi atmosfera yang terang. Dan haba dari sinar matahari diserap oleh permukaan bumi. Haba ini memanaskan permukaan bumi. Dan haba ini dipantul balik oleh bumi dan atmosfera ke angkasa lepas.
Akan tetapi, aktiviti manusia menyebabkan gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida, CFC, metana dan nitrous oksida terbebas. Gas rumah hijau yang terbebas ini membentuk satu lapisan baharu di atmosfera. Lapisan ini memerangkap kebanyakan haba dari matahari di atmosfera bumi. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu bumi dan dikenali sebagai pemanasan global. Keadaan ini juga dikelar sebagai kesan rumah hijau. Antara kesan pemanasan global ini adalah peningkatan suhu global bumi, ais di kutub melebur, peningkatan aras laut, banjir di kawasan tanah rendah dan peningkatan dalam fenomena cuaca yang melampau. Sekarang, mari kita lihat kesan pencemaran yang seterusnya iaitu penipisan lapisan ozon. Untuk penipisan lapisan ozon ini, kita bermula dengan yang pertama, di mana sinar matahari mengandungi sinar ultraungu yang berbahaya kepada kehidupan bumi. Walau bagaimanapun, terdapat satu lapisan gas yang dikenali sebagai lapisan ozon di lapisan stratosfera yang dapat menyerap sinar ultraungu yang dipancarkan oleh matahari dan melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk sinar ultraungu ini. Akan tetapi, penggunaan bahan pendingin di dalam aerosol, penghawa dingin, peti sejuk dan alat pemadam api membebaskan sejenis gas yang dikenali sebagai CFC atau chlorofluorokarbon. Gas CFC ini akan terus naik ke atmosfera dan apabila ianya sampai ke lapisan ozon, atom klorin di dalam CFC bertindak balas dengan molekul ozon dan molekul ozon ini sebenarnya terdiri daripada 3 atom oksigen. Ini menyebabkan molekul ozon ini terurai dan penguraian molekul ozon mengakibatkan lapisan ozon menjadi semakin nipis. Antara kesan penipisan lapisan ozon ini adalah ianya boleh menyebabkan katarak, kanser kulit, mutasi, penurunan sistem keimunan organisma, penyusutan hasil tanaman, pemusnahan fitoplankton dan juga saiz populasi pengguna menurun. Sekarang, mari kita lihat langkah untuk mencegah dan mengawal kemerosotan kualiti ekosistem ini melalui pencemaran-pencemaran yang telah kita lihat. Yang pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang iaitu melalui Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Perhutanan Negara, Akta Kilang dan Jentera, Akta Racun Makhluk Perosak. Seterusnya, penggunaan teknologi dengan menggunakan penapis pada motosikal, cerobong kilang untuk menapis jelaga, partikel plumbum dan gas toksik, penggunaan kereta hibrid, penggunaan mikroorganisma dalam membersihkan alam. Langkah yang ketiga pula melalui pendidikan konsep 5R iaitu mengitar semula, mengguna semula, mengurangkan penggunaan, memperbaharui sumber dan menolak penggunaan. Penggunaan sumber secara lestari
Sumber bumi dipelihara oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara melalui aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan juga merupakan satu langkah mencegah dan mengawal kemerosotan kualiti ekosistem. Dan kaedah yang terakhir adalah melalui penggunaan tenaga baharu, iaitu dengan melalui penggunaan tenaga angin, tenaga solar, kuasa hidroelektrik dan juga tenaga biojisim. Jadi, itu sahaja berkaitan unit 2.4 ancaman terhadap ekosistem. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.